Hai, Assalamualaikum. Dalam bab 13 bahagian 2, tajuk kebaran kalian mudah, cikgu akan sambung bahagian 13.2 yang telah kita bincangkan dalam bahagian 1, iaitu kebaran kalian teori yang melibatkan kesudahan sama boleh jadi. Okey, sebelum kita mula, kita perlu imbas semula tentang bilangan unsur dalam satu set. Okey, katakan contoh diberi set A ditulis dalam tata tanda set 1, 3, 5, 7, 9. Okey, bilangan unsur ditulis dalam bentuk NA, iaitu set A. NA adalah bilangan unsur bagi set A dan kita kira ada 5 unsur, maka NA sama dengan 5. Manakala set B pula unsurnya 1, 2, 3 dan 4. Maka set B iaitu NB sama dengan 4. Okey, kebaran kalian suatu peristiwa A diwakili oleh PA di mana nisbah bilangan unsur dalam peristiwa A kita bahagi dengan bilangan unsur dalam ruang sampel, iaitu ditulis dalam bentuk NA per NS. Okey, bilangan unsur dalam peristiwa A bahagi dengan bilangan unsur dalam ruang sampel. Okey, kita lihat contoh 7. Sebiji apel diambil dari kotak yang mengandungi 25 biji apel hijau dan 35 biji apel merah. Hitung kebaran kalian apel berwarna hijau diambil. Okey, kita gariskan dahulu maklumat penting. Ada 25 biji apel hijau dan 35 biji apel merah. Okey, yang pertama kita tulis dahulu bilangan apel hijau. Ada 25. Jumlah apel dalam kotak iaitu kita campurkan. Okey, kita tambahkan hijau 25 tambah apel merah 35. Maka jumlahnya ialah 60 biji apel. Dan kita menganggapkan bahawa A ialah peristiwa mendapat apel hijau. Bermaksud NA sama dengan 25. Dan NS sama dengan 60. Okey. Kebaran kalian mendapat apel hijau sama dengan PA NA per NS, iaitu NA ialah 25, kita per dengan 60 dan kita permudahkan sifar 5. 5 darab 5, 25 dan 5 darab 12. Jadi dapat jawapannya 5 per 12 untuk kebaran kalian mendapat apel hijau. Okey, kita lihat pula contoh 8. Pramjit mendapat wang saku sebanyak RM5 pada setiap hari Selasa, Rabu dan Khamis. Hitung kebaran kalian dia mendapat wang sebanyak RM5 dalam 4 minggu. Okey, yang pertama sekali kita anggaplah A itu sebagai peristiwa mendapat wang saku. Maka jumlah hari dalam seminggu yang Pramjit dapat wang saku RM5 ialah 3 darab 4 iaitu 12 hari. Okey, sebab dia nak kebaran kalian dalam 4 minggu. Jadi Selasa, Rabu, Khamis ada 3 hari. Kita darabkan dengan 4 minggu dan kita akan dapat 12 hari untuk NA. Peristiwa mendapat wang saku, bilangannya ialah 12 hari. Dan jumlah hari dalam 4 minggu iaitu ruang sampelnya ialah 7. Okey, seminggu ada 7 hari. Kalau 4 minggu, 7 darab 4, kita akan dapat 28 hari untuk ruang sampel iaitu NS. Maka kebaran kalian mendapat wang saku sebanyak RM5 dalam 4 minggu sama dengan PA sama dengan NA per NS.
Okey, iaitu NA-nya adalah 12. Kita bahagikan dengan NS iaitu 28 dan kita permudahkan sifir 4. 4 darab 3, 12 dan 4 darab 7, 28. Dan jawapan mesti kita tulis dalam bentuk pecahan termudah. Okey, jawapannya ialah 3/7 untuk kebarangkalian mendapat wang saku sebanyak RM5 dalam 4 minggu. Okey, seterusnya kita lihat pula, jom cuba 13.2. Buku teks muka surat 286. Okey, sebuah kedai basikal mempunyai stok sebanyak 35 buah basikal. Jika kedai menjual 15 buah basikal pada bulan Januari, hitung kebarangkalian menjual sebuah basikal pada bulan tersebut. Okey, kita perlu lihat daripada soalan ini, tentukan yang mana NA dan yang mana NS. Okey, yang pertama bilangan basikal iaitu NS sama dengan 35. Jumlah basikal yang ada ialah 35. Okey, bilangan basikal yang dijual pada bulan Februari iaitu NA sama dengan 15 buah. Dan kita menganggapkan bahawa A ialah peristiwa menjual sebuah basikal. Maka kebarangkalian menjual sebuah basikal pada bulan Januari sama dengan NA per NS, iaitu NA-nya ialah 15 per NS-nya ialah 35. Kita permudahkan, okey, sifir 5, 5 darab 3 dan 5 darab 7. Maka kebarangkalian menjual sebuah basikal pada bulan Januari ialah 3/7. Okey, jom cuba 13.2 latihan nombor 2. Jabatan Meteorologi meramalkan bahawa hujan akan turun di pantai timur sekali bagi setiap 3 hari dari bulan November hingga Disember. Hitung kebarangkalian hujan turun dari bulan November hingga Disember. Okey, kita menganggap bahawa A ialah peristiwa hujan turun. Okey, bilangan hujan turun iaitu NA sama dengan 1/3 darab 60 hari. Okey, 2 bulan ialah 60 hari. Sama dengan 20 hari untuk bilangan hujan turun. Okey, jumlah hari bulan November dan Disember iaitu NS ialah 60 hari. Dan kebarangkalian hujan turun pada bulan November dan Disember sama dengan NA per NS iaitu sama dengan 20/60. Dan kita permudahkan mendapat 1/3, iaitu kebarangkalian hujan turun pada bulan November dan Disember ialah 1/3. Okey, seterusnya soalan yang ketiga. Sebuah pasaraya mengadakan cabutan bertuah sempurna ulang tahun ke-10 selama seminggu. Okey, selama seminggu. Gariskan perkataan seminggu. Pasaraya tersebut mengenakan syarat bahawa setiap pembelian bernilai RM50 layak menghantar satu penyertaan. Okey, pasaraya merekodkan pemberian kupon penyertaan secara purata sebanyak 30 keping sehari selama seminggu. Okey, Daniel, seorang peniaga gerai makanan, berbelanja sebanyak RM450 sepanjang tempoh pertandingan. Soalannya, hitung kebarangkalian Daniel memenangi cabutan bertuah tersebut. Okey, soalan ini agak panjang tetapi kita perlu gariskan maklumat penting untuk kita memastikan isi-isi penting dalam soalan ini.
Yang pertama, kita perlu pastikan bilangan kupon cabutan bertuah yang Daniel dapat, iaitu NA. Daniel berbelanja 450 dan satu kupon bernilai layak untuk pembelian bernilai RM50. Bermaksud untuk Daniel 450 kita bahagikan dengan 50. Bermaksud Daniel layak mendapat kupon sebanyak 9 keping. Dan kita pastikan pula jumlah kupon penyertaan dalam seminggu. Okey, purata 30 keping untuk sehari. Untuk seminggu kita darab dengan 7, kita akan dapat 210 keping untuk NS. Dengan mengandaikan bahawa A ialah peristiwa Daniel memenangi cabutan bertuah, maka PA sama dengan NA per NS, iaitu bilangan kupon yang Daniel dapat 9 per dengan jumlah kupon penyertaan dalam seminggu, iaitu 210. Dan kita permudahkan, okey, 370. Maka jawapannya ialah 3/70 untuk kebarangkalian Daniel memenangi cabutan bertuah. Okey, jadi ini untuk tajuk kebarangkalian suatu peristiwa untuk bahagian 2. Okey, sebagai kesimpulan subtopik 13.2, apa yang kita mesti tahu? Yang pertama, pelajar-pelajar mesti tahu bahawa kebarangkalian boleh ditulis sama ada dalam bentuk pecahan, peratus ataupun nombor perpuluhan. Yang kedua, jika PA sama dengan 0, bermaksud peristiwa A pasti tidak berlaku. Dan jika PA sama dengan 1, bermaksud peristiwa A pasti berlaku. Okey, nilai kebarangkalian adalah di antara 0 hingga 1. Okey, kalau tengok pada gambar rajah ini, kebarangkalian 0 bermaksud peristiwa tidak akan berlaku. Kebarangkalian 1 bermaksud peristiwa pasti akan berlaku, dan di tengah-tengahnya adalah nilai yang menyatakan bahawa peristiwa itu mungkin berlaku, iaitu di antara nilai 0 dengan nilai 1. Okey, sehingga jumpa lagi dalam bahagian 3.